Okay. Okay, Assalamualaikum. Jangan masuk lah. Tak. Okay, kalau awak edak hidung darah lah. Okay, tanya yang masuk. Cepat waktu. Dan kita mulakan sebentar lagi. Kita akan belajar chapter kadar tindak balas. Dan kita akan belajar tentang kadar tindak balas, kadar tindak balas tentang pengoksidaan dan penurunan. Pengoksidaan dan penurunan. Okay, kita mulakan dulu dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanya yang masuk ada 6 orang sekarang ni. Suara cikgu jelas tak? Cikgu tak cakap jelas. Alright. Cikgu tak cakap kuat sangat lah sebab cikgu duduk dalam bilik guru sekarang ni. Cikgu dalam bilik hal pula. So hari ni kita akan belajar pengoksidaan dan penurunan. Jadi yang kita belajar selama ni waktu form 4 tu asas sahaja. Asas macam contohnya lah kalau ada berlaku tindak balas. Waktu kita buat mencari formula empirik, katalah kita buat formula, kita buat satu eksperimen untuk mendapatkan formula empirik. Formula empirik ni, formula empirik katakanlah formula empirik oksida magnesium. Magnesium, oksida magnesium. Jadi oksida magnesium ni kita nak buat dia, kita panaskan magnesium lah. Kita panaskan ni magnesium, kita panaskan. Dan kita cuba dapatkan formula dia. Formula oksida magnesium. Dan kita buat calculation kan. Kita dah buat peperiksaan itu, kita buat calculation Mg dengan O, Gsim, nisbah dan sebagainya. Dan sekali kita dapat MgO. Okay, bila kita dapat MgO tu, kemudian kita pun buatlah persamaan kimia. Kita buat persamaan kimia iaitu tindak balas yang berlaku antara magnesium dan oksigen, gas oksigen. Dan kita pun buatlah hasil berdasarkan formula empirik yang terbentuk iaitu Mg. Itu yang kita belajar untuk contoh. Lepas tu kita seimbangkan pula. Kita pun O2 kita 2 kat sini. So ini kita membina persamaan kimia. Itu basically waktu form 4 kita belajar benda macam ni. Benda asas .
Okey, sekarang bila form 5 kita nak belajar apa ada dalam persamaan kimia. Dalam persamaan kimia ni apa ada dalam ni? Apa yang ada dalam ni? So first thing first yang kita belajar di form 5 apa yang ada dalam persamaan kimia. Kita belajar tentang pengoksidaan, apa yang ada pengoksidaan dan penurunan. Ada pengoksidaan, ada penurunan. Jadi apa tu pengoksidaan dan penurunan kan? Pengoksidaan dan penurunan ni kalau kita tengok dia dikatakan tindak balas redox. Apa tu tindak balas redox? Redox ni dia datang bahasa Inggeris lah. Datang bahasa Inggeris, redox datang bahasa Inggeris. Red tu reduction bahasa Melayu tu penurunan. Ox tu oxidation, pengoksidaan. Dia datang daripada dua proses yang berlaku secara serentak, pengoksidaan penurunan. Tindak balas ni kita cakap dia redox lah. Redox. Okey, jadi asal-asal redox ni adalah tindak balas yang melibatkan oksigen. Bila ada oksigen, maka kita pun kata tindak balas tu adalah tindak balas redox. Tindak balas redox sebab ada oksigen terlibat. Sebab tu ox tu, ox. Dia kata ox ni dia datang daripada oksigen lah. Ox ni dia datang daripada oksigen. Ox melibatkan oksigen. Tetapi apabila kemajuan ilmu sains, ilmu kimia tu bertambah, kita kembangkan redox tu bukan sekadar oksigen. Kita kembangkan, kita libatkan redox tu dengan beberapa indikator yang lain, iaitu indikator-indikator yang kita katakan dia itu adalah redox, menunjukkan redox tu selain daripada oksigen. Redox juga apabila tindak balas tu melibatkan hidrogen, melibatkan elektron dan melibatkan nombor pengoksidaan. So yang ini semua mungkin kau biasa dengar lah. Oksigen dah biasa dengar, hidrogen biasa dengar, elektron biasa dengar. Tapi kamu tak pernah dengar lagi nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan tadi nanti kita masuklah apa tu nombor pengoksidaan. Jadi tindak balas yang melibatkan oksigen, melibatkan hidrogen, melibatkan elektron dan ada kaitan dengan nombor pengoksidaan, maka tindak balas itu dikategorikan sebagai tindak balas redox. Jadi nak tahu yang mana, adakah berbeza ke pengoksidaan dan penurunan ni? Ya, beza. Pengoksidaan lawan dia penurunan. Contohlah, contoh preview. Kalau satu tindak balas tu menerima, satu bahan menerima oksigen, maka kita katakan itu adalah pengoksidaan. Dia terima oksigen jadi bahan oksida. So, bila terima oksigen jadi bahan oksida, maka kita katakan pengoksidaan. Dan kebalik daripada tu, bila bahan tu, bila oksida tu kehilangan oksigen, tadi terima jadi pengoksidaan. Bila kehilangan oksigen, dia jadi kita panggil penurunan. Terbalik daripada pengoksidaan adalah penurunan. Alright? Okey, let's start. Siapa yang baru masuk, okey, selamat datang. Berdoa dulu, diam-diam dalam hati. So ni yang disebut tadi lah. Apabila tindak balas pengoksidaan adalah apabila suatu bahan mengalami penambahan oksigen, maka itu pengoksidaan. Tapi kalau penurunan pula dia terbalik, kehilangan oksigen. Right? So contohnya lah kalau kita tengok, kamu tengok kan. Ini satu, kita ada tindak balas. Tindak balas antara magnesium dan karbon dioksida. Ini magnesium. Ini magnesium. Ini karbon dioksida. Okay, so apa berlaku tindak balas ni? Kita buat kajian, kita buat eksperimen dan kita dapati hasilnya adalah NaO dan karbon. Okay, so kita kategorikan tindak balas ni sebagai tindak balas redox. Ini adalah tindak balas redox. Bahasa Melayu REDOX lah, redox. Kita kata redox. Kenapa kita katakan ini adalah redox? Sebab ya, apa tu, Aiman kah? Dia ada oksigen. Dia ada oksigen. Bagus. Maksudnya Aiman kata tadi adalah magnesium ni, kamu tengok kita bandingkan dengan selepas. Ini tengah-tengah ni. Sebelum tindak balas, yang ni selepas. So kalau kamu tengok sebelum magnesium seorang-seorang,
afterward magnesium sudah ada pasangan, iaitu dia terima penambahan oksigen. Maka tindak balas magnesium ni telah dikatakan dia mengalami pengoksidaan. Okey, so magnesium mengalami pengoksidaan. Sebab tu kita kata bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Dioksidakan. Sebab apa kata dia dioksidakan? Sebab dia menjadi magnesium oksida. Ini nama dia magnesium oksida. Dia mengalami pengoksidaan. Okey, so magnesium oksida. Mengapa magnesium mengalami pengoksidaan? Mengapa mengalami penambahan oksigen? Okay, itu tentang pengoksidaan. Alright, so satu lagi. Bila ada dia macam ni tau, dia tak balas takkan berlaku macam ni. Boleh tak yang berlaku macam tu? Contohlah Mg jadi MgO. Boleh tak berlaku macam tu? Tak boleh, mustahil kan? Mg jadi MgO. Mustahil eh? Sebab apa mustahil? Sebab main mana O ni? O ni main mana? Memanglah Mg dan MgO kita katakan pengoksidaan Mg dan, tapi O ni main mana? Mustahil. Mestilah kat sini ada something lah O. Ataupun dalam soalan ni CO2. CO2. Okay. Jadi yang menyebabkan dalam tindak balas yang menyebabkan magnesium ni mengalami pengoksidaan, siapa punya pasal? CO2 punya pasal. CO2 punya pasal, Mg mengalami pengoksidaan. Tanpa O, takkan berlaku pengoksidaan. Takkan ada yang ni. Jadi hak ni, di CO2 adalah kita panggil ejen pengoksidaan. CO2 ni ejen pengoksidaan. Okey. Maksudnya ini adalah pengoksidaan berlaku, bahan teroksida, bahan bukan teroksida lah, bahan mengalami pengoksidaan lah. Bahan mengalami pengoksidaan. Dia mengalami pengoksidaan tu kerana ada ejen pengoksidaan. Okey. Orang Melayu kata tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Orang Putih kata it takes two to tango. Okey, maksudnya takkan berlaku pengoksidaan kalau tidak ada ejen pengoksidaan. Alright? Okey, so itu adalah pengoksidaan. Maka yang lain tu sebelah dia tu. Okay. Walaupun CO2 tu ejen pengoksidaan, apa yang berlaku pada dia adalah CO2 telah mengalami penurunan. Sebab dia hilang O, kita habaq tadi kan mula-mula dia hilang O. Bila dia hilang O, maka kamu tengok kat sini, kau bandingkan CO2, bandingkan tengok dengan sini, CO2 tinggal C saja. So O hilang. So bila O hilang, kita katakan mengalami penurunan. Kita katakan dia mengalami penurunan sebab hilang O. Okay. Jadi apakah yang menyebabkan CO2 mengalami penurunan? Apa sebabnya? Ini mengalami penurunan. Penurunan berlaku, tulis kat sini kan. So yang ni, magnesium tadi tu, yang mengalami pengoksidaan tu actually adalah ejen penurunan. So kita faham macam ni lah. Kalau dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Kalau dia mengalami pengoksidaan, dia ejen penurunan. Kalau dia mengalami ni ejen penurunan. Kalau dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. No? Boleh faham betul? Okay. Kalau macam yang ni mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Okay, jadi saya tulis kat sini. Kamu tengok ni. Mengalami pengoksidaan. Okay. Sebab apa? Sebab dia tulis kat sini kan. Apabila mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen
penurunan. Okey, kalau macam yang ni, CO2 ni mengalami penurunan. Ini adalah ejen pengoksidaan. Okey, clear yang tu. Ada soalan nak tanya? Siapa keliru? Keliru tau. Ramai pelajar akan keliru lah. Sebab perkataan sama. Pengoksidaan dan pengoksidaan. Perkataan sama. Yang ni sebut pengoksidaan. Ini pun sebut pengoksidaan. Tapi mengalami pengoksidaan tak sama dengan ejen pengoksidaan. Yang mengalami pengoksidaan sebagai ejen dia ejen penurunan. Yang mengalami penurunan sebagai ejen dia tu ejen pengoksidaan. So macam ni. Untuk kamu jelas, kamu tengok dulu siapa yang terima oksigen. Okey, dalam soalan ni magnesium terima oksigen. Kamu tengok macam mana kamu tahu magnesium terima oksigen? Kamu tengok afterwards. Dapat O. Kan? So magnesium terima oksigen. Bila terima oksigen, kita kata dia mengalami pengoksidaan. So mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Terbalik. Sebagai ejen dia terbalik. Ejen penurunan. Kalau kamu tengok, dia tu hilang. Copper oxide ni, afterwards, lepas aero, dia tak ada oksigen. Dia tak ada oksigen, dia mengalami penurunan. So, mengalami penurunan. Sebagai ejen, dia adalah ejen pengoksidaan. Dia mengalami penurunan. Sebagai ejen, dia ejen pengoksidaan. So, dari segi bahasa, pengoksidaan dan penurunan itu kata kerja. Sesuatu yang berlaku pada bahan. Magnesium mengalami pengoksidaan, kata kerja. Apa yang magnesium buat? Apa yang magnesium buat? Magnesium menerima oksigen. Magnesium mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan itu adalah kata kerja. Tapi sebagai ejen, siapa magnesium? Siapakah magnesium? Magnesium adalah ejen penurunan. Ejen penurunan itu kata nama. Ejen, dia sebagai ejen kata nama. So kita guna ejen penurunan, ejen pengoksidaan untuk address siapakah dia. Kita nak address bahan ni siapa bahan. Magnesium ni siapa? Magnesium adalah ejen penurunan. Nampak? Kita address dia tu ejen penurunan. Kalau untuk kukrum 2 oksida, siapa kukrum 2 oksida? Kita nak address dia. Siapa kukrum 2 oksida? Dia adalah ejen pengoksidaan. Nampak? Itu kata nama. Kata kerja. Apa yang berlaku kepada magnesium? Magnesium, apa jadi kat magnesium ni? Apa yang dia buat? Dia buat apa? Magnesium menerima oksigen. Menerima oksigen itu pengoksidaan. Kata kerjanya pengoksidaan. Dia mengalami pengoksidaan. Kata kerja pengoksidaan. Kukrum 2 oksida. Apa yang berlaku kat dia? Apa dia buat? Apa yang kukrum 2 oksida buat? Dia hilang oksigen. Dia mengalami penurunan. Dia beza perkataan. Jangan keliru. Dia beza. Kalau kita address dia, kita nak address dia siapa? Kata nama lah. So, ejen pengoksidaan ke ejen penurunan? So, macam nak kenal ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan dia mengalami penurunan. Mengalami penurunan, mestilah kehilangan oksigen. Okey, ada soalan? Ada siapa nak tanya apa-apa? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24. Alright, ada 24 orang. Alhamdulillah. Ada soalan? Wah, takat sambung hidung. Tak ada? Okey, masih Aizat. Awak hidung darah Aizat? Filter. Filter. Semua ni tak mandi lagi ke? Sebab tak tunjuk kamera pun. Semua duduk dalam selimut lagi ke? Malu. Heran duduk kat rumah je hampa malu no. Main sekolah depan-depan hampa tak malu pula. Alright. Okay, so
Hai Umairah. Lain tak ni ke? Lain tak stabil ke? Ya. Ya, alright. Tak apalah, cikgu rakam nanti tengok balik macam mana. Okay, so kita ada beberapa kawan kita lah yang dinasihatkan PCR kelas dan so keputusan pihak pengurusan lah. Apalah, kita masih lagi berjumpa tapi lain kelas. Okay, so kita buat latihan sikit lah. Latihan dalam buku teks. Latihan dalam buku teks, bukan surat 5. Semua dapat buku teks dah kan? Dapat dah kan? Buat balik kan? Buat balik kan buku teks kan? Ya. Okey, soalan muka surat 5. Cuba tengok. Jalankan perbincangan bagi menjawab soalan yang berikut melalui aktiviti brainstorm. Okay, brainstorm ni apa? Fikir lah, fikir. Fikir sampai ribut petak. Okey, tindak balas antara kuprum dua oksida dan karbon ialah satu contoh tindak balas redox. Ini kuprum dua oksida dan karbon. Okey. So tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas yang berlaku. Macam mana kita nak tulis persamaan kimia benda ni? Okay, so ada siapa yang ni tak? Nak buat tak? Okay. So kita ada ya. Kuprum dua oksida dan karbon. So kuprum dua oksida, nama kuprum dua oksida ni macam mana formula dia? So first kamu kena decide dulu formula lah. Kuprum dua oksida CuO. Nah, macam mana cikgu dapat CuO? Macam mana cikgu dapat CuO? So dia berlaku dengan automatik dalam kepala cikgu lah sebab cikgu dah tahu O2 minus. Okay, so O2 minus ni 2 dengan 2 ni adalah sama kan? Bila sama tak perlulah kita tukar-tukar charge, kita buat CuO tu ya. Nah, cikgu Jo say hi. Okay. So CuO formula untuk kuprum dua oksida, kemudian dia nak bertindak dengan karbon. Karbon tu tak ada masalah apalah, karbon C saja. So kalau kamu nak buat formula CO dengan C, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? CO dengan C. CO tambah C. Okay. Jadi kamu, kalau dalam soalan, dalam periksa dia tak bagi hasil ke? Dia tak habaq ke hasil apa? Ya. Most of the time dia tak akan habaq hasil. Jadi kamu akan ditanya soalan yang biasa ditunjukkan. Persamaan yang biasa ditunjukkan dalam kelas. Ditunjukkan dalam buku teks. Jadi tak ada isu lah kamu tak tahu sebab pembina soalan dia expect kamu dah biasa tengok persamaan tu. Contohnya kalau exam nanti ditanya soalan yang sama, CuO tambah C. Kamu nak pilih apa? Kamu nak biasa tengok dalam kelas, so kamu kena ingat. So kita akan dapat C tambah CO2. Itu adalah hasil lah. C tambah CO2. Okay, so jadi kita ada persamaan dah dan kita boleh jawab soalan dia, iaitu soalan tanya ni persamaan kimia lah, dah ada lah persamaan kimia kan, dah ada persamaan kimia. Okay, so kita dah ada persamaan kimia yang seimbang. Kimia seimbang dah ada. Nah, jadi kita nak jawab. Ni dah jawab. Boleh ya? Semua dapat? Yang ni? Dapat. Okay. So, kita dah ada persamaan kimia seimbang. Sekarang kita nak buat soalan B pula. Soalan B pula. Nyatakan nama tindak balas yang berlaku pada kuprum 2 oksida. Jadi kita nak buat tu, kita tengok rujukan kita ni lah. Macam mana kita nak nyatakan tu. Kita akan tulis macam dalam contoh yang tadi tu. Kita akan tulis macam ni. Kita akan buat arrow macam ni. Kita akan buat arrow macam ni. Kita akan buat arrow macam tu. Ni arrow ni kita kena buat lah. Okay. So, ni. Saya tulis balik.
So, CuO tambah C tambah CO2. Okay, color. Okay. Yang ni CuO kehilangan. CuO mengalami apa tu? Kehilangan oksigen. Kehilangan oksigen. Apabila kehilangan oksigen, prosesnya adalah proses penurunan. Okey, penurunan. Kemudian apa yang berlaku kepada karbon? Karbon pula berlaku penambahan oksigen. Penambahan oksigen apa yang berlaku? Proses apa? Proses pengoksidan. Okey, nah. So itu kita dah buat dah yang ni. Kita dah buat yang ni. Kita dah buat ni. Jadi senanglah bila kita dah buat yang ni, senang kita nak tulis dalam kotak bawah ni. Senang tak lihat dalam kotak bawah tu. Kita nak buat ayat senang. Kita nak buat ayat senang. Okay, so kita nak buat ayat. Sebab apa kita nak buat ayat? Sebab soalan kata, soalan ada kata, nyatakan nama tindak balas yang berlaku pada kutub dioksida. So, karbon itu nyatakan nama bahan tindak balas yang berlaku pada kutub dioksida. So, kita tulis ayat kata yang pertama. Kutub dioksida mengalami nyatakan nama tindak balas, nyatakan nama tindak balas, so mengalami tindak balas penurunan. Okey, kita jawablah satu. Kita jawab satu. Kedua, karbon mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, so kita jawab lah. Kita dah jawab. Nyatakan nama tindak balas. Mana dia nama tindak balas tu? Nama tindak balas tu ini tindak balas penurunan. Tindak balas pengoksidaan. Dinyatakan. Kemudian kenal yang C pula, kenal pasti bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan. Ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Okey. So, kita nak jawab dalam kotak ni. So, yang ni satu, tindak balas penurunan bermaksud bahan yang diturunkan ialah kutub dioksida. Dia nampak perkaitan ayat tu? Nampak perkaitan ayat tu? Apabila bahan tu mengalami penurunan, maka ia adalah bahan yang diturunkan. Apabila suatu bahan mengalami tindak balas penurunan, maka bahan tu adalah bahan yang diturunkan. Okay, kemudian bahan yang dioksidakan ialah apa dia? Karbon. Okay, so ini bermaksud apabila bahan mengalami tindak balas pengoksidaan, bermaksud ia adalah bahan yang dioksidakan. Apabila satu bahan mengalami pengoksidaan, maka ia adalah bahan yang dioksidakan. Itu ayat dia lah. Okey. So, apabila bahan diturunkan, maka ia adalah
dia mengalami penurunan, dia adalah ejen hukum ialah dan hukum dua oksida ialah ejen pengoksidaan. Nah, bila dia bahan yang diturunkan, dia sebagai ejen pengoksidaan. Dia pair, iaitu kalau dia bahan yang diturunkan, dia adalah tindak balas penurunan dan dia ejen pengoksidaan. Itu pair dia. Tindak balas penurunan iaitu mengalami penurunan ejen pengoksidaan. Kemudian kalaulah karbon pula, karbon ialah nantilah karbon mengalami karbon ialah ejen penurunan. Okey, berapa karbon adalah ejen penurunan? Nah, sebab karbon mengalami pengoksidaan, maka dia adalah bahan yang dioksidakan. Dan sebagai bahan dioksidakan, dia adalah ejen penurunan. Okey, so bahan yang dioksidakan mengalami pengoksidaan. Dia ejen penurunan. Bahan yang mengalami penurunan, dia diturunkan. Mengalami penurunan, dia diturunkan. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. So, kita dah jawab semua ni lah dalam soalan ni, kita dah jawab. Okey. Okey, so dari segi pengoksidaan dan penurunan oksigen lah. Kalau ada banyak lagi, kita ada banyak lagi contoh. Ada. Okay. Tindak balas seterusnya. Ini contoh lah. Okay, contoh. Okay, katalah kita tindak balas antara natrium tambah H2O. Kita dapat NaOH tambah H2O. Ini tindak balas dia. Okay. So sekarang ni, siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan? Siapa boleh jawab? Kita jawab secara lisan sudahlah. Siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan, dan siapakah ejen pengoksidaan, siapa ejen penurunan? Siapa nak jawab? Natrium pengoksidaan. Yes, natrium mengalami pengoksidaan. Okey, pasal apa natrium mengalami pengoksidaan? Betul. Kalau kita kata dia mengalami pengoksidaan, natrium mengalami pengoksidaan. Okey. Lepas tu, Aiman? Dia ejen penurunan. Sebab apa Aiman kata natrium mengalami pengoksidaan? Sebab dia terima oksigen. Kat sebelah sana ada oksigen. Okay. Alright. So, kalau dia mesti ada partner, it takes two to tango. Bertepuk sebelah tangan tidak berbunyi. Okay. Siapakah ejen pengoksidaan? H2O. Okey, bagus Agrul. Thank you.
So H2O ni adalah mengalami agen pengoksidaan. So, kalau dia agen pengoksidaan, dia mengalami Penurunan. penurunan. Sebab apa kita katakan Azrul, mengapa Azrul agen pengoksidaan? Oksigen hilang. Hilang apa? Air kehilangan Oksigen. Okay. Alright. So kalau kamu faham yang tu, maksudnya kamu telah kuasailah apa yang kita belajar pada hari ini. Alright. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada siapa nak tanya apa-apa? So, cikgu nak ajak. Gaji. Okay, kemudian untuk persediaan kelas seterusnya, cuba baca buka surat 6, buka surat 7, setakat mana yang mampulah. Kalau siapa tak larat, baca buka surat 6 sudah. Apa yang rajin, baca lebih 6, 7, 8 supaya kamu dapat idea lah apa yang kita nak belajar. Okay? Alright? Okay. Ada apa? Cikgu kata setakat tu saja. No? Ain, Aizat, Aisyah, Sarah, Said, Miftahul Syafiqah, Aidil Hakimi, Danish, Ainun Nadia, Adriana, Akif, Aiman, Tajihah, Humairah. Okey ke yang lain-lain? Okey juga. Okay. Okey, bagus. Alright. Oh, Khairul Nisa pun masuk. Hai Khairul Nisa. Hai Khairul Nisa. Okey ke? Alright. Saya pun masuk. Okey, kita sembang je lah. Kita dah ajar dah. Nanti kamu tengok balik apa yang cikgu record lah. Ya, cikgu tengok balik cikgu record apa. Mana dia tadi? Cikgu. Ya. Sama kimia tu Yes. nak tulis macam mana? Nak tulis persamaan kimia. Okey, contoh je lah. First sekali persamaan kimia ni, kita kena tahu apa yang berlaku. Contohnya lah, waktu form 4 dulu, kalau kita form 4 ada kalangan ada banyak. Contohnya lah, kalau cikgu ambil, kalau kita ada perhatikan dalam makmal, kita ambil satu natrium, kita masukkan dalam air. Jadi dalam tu kita akan nampak ada sesuatu berlaku lah. Kita nampak natrium ni gerak kan. So dia gerak tu kan, kita tengok natrium tu hilang. Dia masuk dalam air. So balas dengan air. Okay. Cikgu tulis nanti selalu. Siapa cikgu tulis ni? Okay. Lepas tu hasil yang terbentuk tu kan, kita takkan tahu, terduduk dalam makmal, kita takkan tahu apa hasil yang terbentuk. Kita pun tak tahu. Melainkan kita buat uji kaji. Uji kaji tu memang bukan buat kat sekolah lah. Uji kaji tu saintis buat. Kita tengok the result. Kita boleh tahu setakat ni. Hasil kita tak tahu. Jadi cikgu macam mana cikgu tahu hasil cikgu tulis macam ni? Macam mana cikgu tahu? Sebab dalam buku teks ada tulis. Dalam buku teks ada tulis. So apa yang berlaku adalah persamaan kimia ini kita belajar dari buku saja tanpa tak tahu apa boleh. Sebab benda ni benda raib. Benda raib. Benda tak nampak. Benda tak nampak. Jadi kita tahu macam mana, macam fotosintesis. Belajar fotosintesis. Mendengar rendah belajar fotosintesis. Kita belajar macam mana oksigen, karbon dioksida. Karbon dioksida bertindak balas dengan apa? Dengan air kan? Dengan air, lepas tu dapat hasilkan oksigen dan glukosa. Kita tak pernah tengok pun gas tu dan glukosa pun kita tahu macam mana. Tapi kita dapat dari mana? Cikgu-cikgu kat sekolah, dekat universiti,
Mereka, macam mana mereka boleh cerita kat student tindak balas kimia ni? Mereka tengok buku sahaja, bukan mereka buat pun. Sebab mustahil orang semua akan buat, tak boleh buat. Kalau kita buat pun, kita tak akan boleh identify dalam tu. Yang boleh identify dalam tu memerlukan mesin-mesin yang advance, yang hebat. Apa semua tu, yang tak payahlah, payah. Just orang yang buat, a few people in the world sahaja yang duk buat persamaan ni dan dia report kepada kita, dia tulis dalam buku, kita ambil hafal. Itu keyword dia. Kita ambil hafal. Ambil hafal. So maksudnya, katalah cikgu ada soalan habang kat cikgu, logam lithium dimasukkan ke dalam air. Oh, cikgu berdasarkan pengalaman cikgu membaca buku, lithium masuk dalam air akan terbentuk LiOH dan H2. Okey, ni berdasarkan pengalaman cikgu ni. Membaca buku, cikgu tulis Li tambah H2. Okey, ataupun yang lain-lain. Kalau kita buat peneutralan. Okey. Asid hidroklorik dicampurkan, dititratkan dengan natrium hidroksida. Oh, cikgu pun, asid hidroklorik, HCl. Tambah dengan natrium hidroksida, NaOH. Jadi hasilnya apa? Oh, cikgu baca buku, dia kata dapat garam dan air. Okey, that's it. Macam mana cikgu boleh tulis? Cikgu tulis ni berdasarkan bacaan cikgu dalam buku atau berdasarkan guru cikgu bagi tahu kat cikgu lah. Alright. Tentang siapakah bahan dan siapakah hasil. Okey, siapakah bahan, siapakah hasil. Okey. Sekali lagi. Logam, contohnya lah. Logam, magnesium dibakar dalam oksigen. Okey, cikgu nak tulis persamaan kimia yang ni. Maka Aiman tanya tadi, macam mana cikgu tulis persamaan kimia? Okay, kita tengok berdasarkan ayat ni. Logam magnesium. Macam mana cikgu nak tulis formula logam magnesium? Mg. Logam magnesium, Mg. Okey. Dibakar dalam oksigen, macam dia bertindak balas dengan oksigen. Macam cikgu tulis formula oksigen? Cikgu tulis formula oksigen O. Kalau O saja salah. Kalau O saja salah, O2. Baru betul. Macam mana cikgu tahu nak beza, nak tulis O ke nak tulis O2? Sebab cikgu habaq. Dalam buku ada habaq. Cikgu kita, cikgu saya, kamu, saya lah abang kamu, oksigen, formula dia O2. O2. Ini okay. Orang yang tak dengar hari ni cikgu habaq, oksigen formula dia O2. Ataupun orang yang lupa yang kata oksigen formula dia O2, satu hari nanti bila dia kena tulis formula tindak balas antara sesuatu dengan oksigen, dia akan tulis sesuatu oksigen, dia akan tulis macam lain. Contohnya lah, dia akan katalah dia nak tindak balaskan kuprum ataupun zinc dengan oksigen, dia buat zinc tambah O macam tu. Sebab oksigen O lah, salah. Sebab apa salah? Sebab cikgu dah habaq oksigen tu O2. Tak boleh kasi tulis O saja, tak boleh. Tulis O saja tak ada. Tiada bahan yang berdiri O saja, tak ada. Kamu cari, kalau kamu boleh nampak bahan-bahan oksigen, atom dia molekul, dia bukan atom, dia O2. So macam mana kita boleh tulis formula tu? Kalau nak jawab ringkas dia lah. Nak jawab ringkas dia, persamaan kimia ni kita hafal. Persamaan kimia ni kita hafal. Kenapa kita tak boleh kata hafal? Dia supaya jawab macam ni lah. Macam mana kamu nak tulis? Okey, tolong ejakan kepada saya proton. Kamu nak jawab macam mana? Kalau adik kamu tanya, adik kamu umur 5 tahun, 4 tahun. Dia tanya kamu, abang macam mana abang boleh eja proton? Abang macam mana abang tahu POROTON tu? Macam mana abang? Pilihlah PRO. P tu kita hafal tu. P ni kita hafal bentuk ni. Huruf proton, huruf pertama apa? P. P macam mana dia pun buat P? Buat B. Malah, apa dia tak hafal P macam mana? Macam tu juga, macam mana cikgu tahu ayat formula tindak balas kimia magnesium oksigen tu Mg tambah O2.
Sebab cikgu hafal magnesium tu Mg. Magnesium tu kena belah oksigen tu O2. Kamu kena hafal lah Mg plus O2. Good news is tak akan ada persamaan kimia yang kamu kena buat tanpa kamu pernah lihat dalam buku teks ataupun cikgu ajar. Itu good news. Jadi maksudnya kamu jangan risaulah tiba-tiba soalan bagi tuliskan persamaan kimia antara vaksin COVID dengan DNA mRNA dalam tubuh badan. Tak ada persamaan kimia macam tu, tak ada. Dia orang tak suruh buat. Okey. Aiman boleh Aiman? Boleh. Okay. Kalau Aiman ada, katalah Aiman nak uji. Okay, Aiman nak tahu macam mana siapa nak buat persamaan kimia ni. Aiman try buat. Lepas tu Aiman tak ambil buat, Aiman tanya saya. Cikgu, siapa saya tak tahu nak buat. Saya akan abang, Aiman tak hafal yang ni, Aiman tak hafal yang ni tak buat ni. Tak boleh buat. Alright Okay, macam mana kamu nak tulis persamaan kimia? First kali balik, kamu kena kenal dulu unsur-unsur. Kalau sebut magnesium, G. Kalau sebut zinc, Zn. Kalau sebut apa lagi? Oksigen, O. Tapi bila tulis formula, O jadi O2. Kena hafal tu. Lepas tu kamu kena hafal charge. Sebab tu kalau kita tulis Mg, magnesium oksigen, MgO. Magnesium product, MgCl2. Kalau siapa tulis MgCl, salah. Ni baru betul. Kenapa ada salah, ada betul? Sebab kamu tak hafal charge. Cl minus, Mg2 plus. So dia ada cara dia pula yang kita dapat dapat 2.4 dulu lah. Okay. Ada soalan? Tak ada. Ada Okay. So, akan 46 dah. Orang lain pun tak ada Okay, kalau tak ada apa, kita tengok kita para soalan sedia di kelas ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Surai nanti kan rakaman kita post lah dalam grup.